Assalamualaikum guys, selamat datang ke SRTV. So, seperti mana video-video lain sekiranya kita dikaitkan dengan transfer rumours, aku akan berbincang mengenai CV ataupun statistik pemain tersebut, apa yang telah ditampilkan oleh pemain tersebut hasil daripada pencarian aku di YouTube lah. So, sebaik saja nama Ajin Mujahid ni, begitu pula sebutan nama dia. So aku research sampai macam mana mau sebut nama dia pun aku carilah supaya yalah, we need to know the player kan, so why not kita sebut nama dia betul-betul lah, at least aku cubalah lebih kurang macam tu. So pencarian aku di YouTube menunjukkan ada dua video lah, so di mana aku merhatikan cara permainan dia, cara dia score gol, cara dia contribute dengan penghasilan atau gerakan gol yang dilakukan, sama ada daripada beliau sendiri ataupun untuk rakan pasukan beliau. So di sini adalah hasil daripada pencarian tersebut dan aku ingin persembahkan kepada anda lah, dan sekiranya ada sebarang kekurangan anda boleh tambah lagi lah di ruang komentar di bawah. Of course, sekali lagi itu adalah video yang diberikan hasil daripada contribution beliau, tidak disertakan dengan mungkin kesilapan-kesilapan beliau yang telah beliau lakukan lah. So this is still open conversation, open book. Anda masih boleh memberikan pendapat anda mengenai Ajin Mujahid ni lah. Jadi kalau aku tengok cara permainan dia ni, sebelum tu sekali lagi kita akan beri dia punya latar belakang dia. Again, ini aku dapat daripada Transfermarkt, even though aku sudah mention ni di video sebelum ni, tapi sekali lagi kita akan mention benda tu. Lahir pada 3 Januari 1998, membuatkan beliau berumur 27 tahun, berketinggian 189 meter, beraksi untuk center forward. So kalau aku tengok dia punya main position ni, dia memang pure center forward, dia tidak beraksi untuk left wing, right wing, membuatkan aku dia ni memang true striker lah, aku boleh katakan begitu. Former international Bosnia under 19, pernah juga beraksi untuk Bosnia under 17. Dan sekali lagi sepanjang aksi beliau bersama klub beliau itu Biejo Bordeaux di Prava NL second tier club, telah beraksi sebanyak 24 perlawanan, 15 gol dan juga 3 assist. So goal participant dia sebanyak 39%, membuatkan beliau ni walaupun beliau ni as a striker, tapi dia still mampu untuk memberikan peluang kepada rakan-rakan lain seperti mana yang telah ditampilkan oleh video yang telah aku perhatikan tu lah. Membuatkan kalau dari segi role dia as a striker adalah deep lying forward. Lebih kurang macam apa deep lying forward ni, dia lebih kepada pemain walaupun center forward, tapi dia punya tugas dia adalah bukan saja untuk berada di kotak D, tapi juga as a free roaming player, di mana beliau juga boleh berada di luar kotak D, membuat link untuk pemain-pemain lain, di mana seperti yang aku katakan, dia juga mampu untuk mencipta assist dan membuka ruang kepada pemain-pemain lain untuk menjaringkan gol, ataupun apabila dia memberikan ruang kepada pemain lain pula boleh mengembalikan bola kepada dia untuk dia menjaringkan gol. So dari segi jaringan gol yang telah beliau lakukan, aku perhatikan di sini striking power dia tidaklah begitu kuat daripada gol-gol yang telah beliau hasilkan di video YouTube tersebut. Cuma apa yang aku perhatikan di sini adalah accuracy dia untuk menendang bola tu tepat ke gawang memang cukup bagus daripada perhatian aku, tapi sekali lagi tidak kuat lah, bola yang beliau tendang tu tidak kuat, cuma again accuracy dia memang cukup bagus. Satu lagi agility, balance dan physical dia memang cukup ketara bagus di situ. Kalau aku perhatikan, walaupun ada body contact yang dilakukan oleh player lain, walaupun ada man marking sampai 2 player yang dilakukan terhadap beliau, tapi dia masih juga mampu untuk mengawal bola tersebut. Dia ni adalah straight forward punya pemain. All passing, all the ball, all the run yang beliau lakukan memang semua ke hadapan. Jarang aku tengok dia memasing ke bahagian belakang lah. Tapi oleh macam mana pun, dia punya pace tidak begitu laju, tidak begitu ini pemerhatian aku lah, tidak selaju Ramon Mercado, tidak selaju João Pedro. Tapi again, apa yang paling penting sini, dia punya agility, balance dan physical dia memang cukup bagus.
agak susah untuk merebahkan pemain ni. Dan sekali lagi aku katakan, walaupun pace dia kurang tapi stamina dia bagus, membuatkan dia macam memang suitable lah dengan role seperti yang aku perhatikan as a forward, deep lying forward dan juga free roaming player. Lepas tu macam aku katakan ni, dia ada straight forward punya pemain, so dribble dia agak kurang, tapi walaupun macam mana pun dia punya first touch, ball control memang cukup bagus. Macam aku katakan, walaupun dia di beat ataupun di body contact oleh beberapa pemain, tapi masih mampu untuk melepaskan diri satu dan juga berjaya untuk memasingkan bola ke player yang lebih open lah, lebih kurang macam tu. Bukan sesuai, kalau sesuai dia boleh passing ke belakang, tapi aku bercerita mengenai player yang lebih open, yang lebih ada potensi untuk membawa bola ke hadapan. Di situ cara permainan dia yang aku perhatikan di sini. Dan of course passing dia pun bagi aku memang cukup bagus. Selain daripada tu, dia ni memang decorative player juga. Kalau aku tengok sini telah memenangi beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, pernah memenangi 6 piala di sepanjang karier beliau. So apa yang menarik di sini, daripada 2021 sampai 2023 dia telah beraksi dengan 2 klub, lebih kurang 4, 5, 6, 68 penampilan, telah berjaya melakukan 4 gol. 40 gol. So bagi aku memang rekod yang cukup bagus, tapi unfortunately untuk 2023 agak kurang lah, di mana 24 penampilan dan 5 gol telah beliau lakukan. Tidak pasti apa yang telah terjadi di situ. Adakah dia mempunyai injury record? Tapi kalau aku tengok dari segi statistik dia untuk injury history ni, tidak dinyatakan lah beliau ni mempunyai sebarang past injury yang boleh mungkin memberi efek tentang pemilihan beliau dalam kesebelasan skuad utama Sabah FC. So untuk international team carriers, saya nak katakan pernah beraksi untuk Bosnia Under 19 dan Under 17, 18 penampilan kesemuanya, telah melakukan sebanyak 5 gol. Kalau dari segi internationally dia tidak berapa begitu memberangsangkan lah, tapi apa yang aku katakan di sini, walaupun ini Under 19, Under 17, tapi at least dia pernah bermain di peringkat yang lebih tinggi daripada saingan Liga Bola Sepak beliau. Tapi sekali lagi kita kena ingat, dia ni beraksi untuk tier 2 di saingan bola sepak beliau sebelum beralih ke Sabah FC ni. So di sana mungkin ada perbezaan cara permainan dan persembahan beliau. Dan seperti mana aku katakan pada video sebelum ni, despite all the goals yang telah dia lakukan, dia ni boleh mencipta peluang beliau sendiri. Itu adalah cukup bagus yang aku perhatikan, walaupun tidak dapat sebarang bantuan daripada pemain-pemain lain. Tapi dalam masa yang sama, dia mampu untuk membuat assist kepada rakan sepasukan beliau. Sekali lagi, untuk playing style deep lying forward ni, aku dah pasti sama ada ini akan digunakan oleh Martin Stano. Talking about Martin Stano ni, ramai yang request mengenai status beliau, adakah kita akan mengambil coach baru. So itu aku akan buat video yang akan datang lah mengenai Martin Stano tu. So anyway, terima kasih di atas persoalan yang diberikan untuk memberikan aku idea untuk membuat video yang seterusnya. So aku dah pasti sama ada deep lying forward ni akan diberikan kepada beliau, tapi sekiranya diberikan kepada beliau, kita memerlukan 2 inverted winger ataupun inside forward yang cukup bagus lah, seperti mana yang telah ditampilkan oleh Sadir Ramdhani pada waktu bersama Sabah FC. Dan aku merasakan tanggungjawab tersebut boleh diambil alih oleh Farhan Roslan, sekali lagi akan berada di sebelah kanan, dan juga penggunaan kembali sepenuhnya S. Kumaran selaku winger di sebelah kiri, kerana apa yang membezakan di sini adalah sekiranya dia boleh membuka ataupun release 2 player ni, of course Farhan Roslan mampu untuk mencipta peluang kepada pemain lain untuk menghasilkan gol, dan seterusnya jika dia mampu juga untuk melepaskan Escobaran mempunyai kemampuan yang bagus untuk menjadikan gol. So membuatkan kita di sini mempunyai a lot of option untuk pemain yang mampu menjaringkan gol tanpa mengharapkan beliau seorang saja untuk melakukan sedemikian, dan menyukarkan lagi lah untuk pemain lawan untuk man marking, mana player yang perlu kita kawal sepenuhnya, lebih kurang macam tu. Tapi again, this is pemerhatian aku daripada YouTube. Again, YouTube tu memberikan persembahan terbaik beliau saja, tidak dikongsikan. Mungkin ada beberapa kesilapan yang telah beliau lakukan, itu tidak dikongsikan. So far agak positif daripada penampilan yang telah beliau berikan di video tersebut. Tapi again, ini terlalu awal untuk kita memberi pujian atau menaruh harapan kepada beliau untuk
mengemudi di bahagian serangan Sabah FC. So kalau kamu mau letakkan komen tu, aku advise kamu untuk tengok dulu video tu, lepas tu baru kamu letakkanlah pendapat kamu di ruang komentar bawah. So itu adalah sedikit perkongsian CV, statistik, apa-apa semua mengenai Ajin Muhyiddin ni. So bagaimana pula pendapat anda? Letakkannya di ruang komentar bawah. Bertemu lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.